Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli kumpulan KPF 3012 kumpulan I. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 11 dan 12 ingin membentangkan unit yang ke-6 di dalam modul perkembangan pendidikan di Malaysia, iaitu dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah saya sendiri, Abdul Hadi bin Abdul Muzaffar, Hashim bin Yusof, Marviani Bernard, Muhammad Nazif bin Ahmad Nazri, Nur Qamarina binti Fadli Irwan, Nur Fatin Najwa binti Jasman, Ayu Nazura binti Muhammad Abu, Nur Aina Nasuha binti Mat Zahir. Seterusnya, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nazura binti Muhammad Abu Bakar. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan ini pada subtopik yang pertama, iaitu 6.1 Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Yang mana yang kita tahu, kita telah pelajari sedikit mengenai hala tuju perkembangan pendidikan Malaysia dan juga jenis pendidikan pada unit yang kedua. Namun insya-Allah saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia secara ringkas dan juga secara terperinci. Baiklah, kita lihat pada pendidikan era yang pertama, iaitu era masyarakat Melayu tradisi. Ciri masyarakat pada masa ini adalah berstruktur, yang mana adanya raja, adanya pembesar dan juga rakyat. Dan nilai masyarakat pada masa ini bersifat ketuanan, maaf atas kesilapan ejaan, hamba, daulat dan juga tulah. Manakala bentuk pendidikan pada era masyarakat Melayu tradisi ini ialah berbentuk informal, yang mana masyarakat pada masa ini mempelajari mengenai agama Islam, adat, adab, ekonomi, sosial dan juga politik. Dan di manakah mereka melaksanakan pendidikan informal ini adalah di institusi seperti istana, masjid, rumah, pondok ataupun madrasah. Yang ketiga, hierarki pendidikan mengikut kelas sosial, yang mana pada era masyarakat Melayu tradisi ini mempunyai dua golongan atau kelas utama. Yang pertama adalah kelas aristokrat yang tergolong daripada golongan atasan atau pemerintah. Dan yang kedua adalah golongan bawahan atau kelas bawahan yang terdiri daripada golongan rakyat jelata atau diperintah. Okey, kita lihat pula dasar dan hala tuju pendidikan. Yang pertama, tiada dasar yang jelas. Kenapa? Mengapa? Kerana pendidikan era masyarakat Melayu tradisi ini dia bertujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan meneruskan warisan. Dan masyarakat pada masa ini juga mereka mengekalkan dan mengukuhkan hierarki status dan juga warisan, yang mana mereka ni mengekalkan status quo yang berkaitan dengan hierarki masyarakat, yang mana adanya raja, adanya pembesar dan juga adanya rakyat kebanyakan. Dan mereka juga mementingkan atau memegang kepada kestabilan dan keharmonian sistem dan juga fungsi masyarakat dengan baik. Dan pendidikan pada masa ini adalah bertujuan untuk berbakti kepada tanah ataupun alam. Baiklah, kita lihat pula pada pendidikan era penjajahan 1511 sehingga tahun 1957. Okey, ciri masyarakat pada masa ini adalah masyarakat majmuk, budaya superior penjajah, iaitu masyarakat pada masa ini memegang kepada keagungan budaya dan juga ketuanan penjajah. Yang ketiga, pembaratan dan juga kristianisasi. Maksudnya pendidikan pada era penjajahan ini adalah bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian dan juga penguasaan ekonomi. Dan yang terakhir iaitu kebangkitan patriotisme. Manakala kita lihat pula bentuk pendidikan era penjajahan, ia ada 3 penjajahan. Yang pertama, Portugis dan Belanda, yang mana Portugis dan Belanda ini melaksanakan pendidikan statik kerana mereka ni melaksanakan dasar tidak ambil peduli. Dan yang kedua adalah penjajahan Inggeris, yang mana mereka ni melaksanakan pendidikan formal, berbentuk formal.
Yang kedua, sekolah vernakula, yang mana sekolah ini menggunakan bahasa ibunda, iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil. Dan yang terakhir, penjajahan Inggeris ini melaksanakan pendidikan berbentuk dualisme pendidikan mengikut etnik, gender, ekonomi, agama dan juga keturunan. Dan yang terakhir iaitu penjajahan Jepun, yang mana Jepun ini melaksanakan pendidikan. Dia menjadikan pendidikan ini sebagai satu alat indoktrinasi dan juga ideologi untuk mempengaruhi rakyat. Dan pendidikan ini dilaksanakan pada tahun 1942 hingga 1945. Baiklah, kita lihat pula dasar dan hala tuju pendidikan pada era penjajahan ini. Yang pertama, fokus kepada kehendak dan juga nilai penjajah, yang mana penjajah ini nak pendidikan ini bertujuan untuk mengekalkan cekaman kuasa mereka. Dan yang kedua, dasar pecah dan perintah. Apa maksud dasar pecah dan perintah ini adalah dia merupakan satu tindakan yang telah memberi satu kesan dan menjadi punca kepada wujudnya jurang antara kaum dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Dan ianya berlaku pada dasar penjajahan Inggeris. Contohnya, pada masa era penjajahan Inggeris ini, orang Cina yang tinggal kat bandar, mereka bekerja sebagai perniagaan dan juga bekerja di kawasan lombong, jadi pelombong. Dan mereka ni dikategorikan sebagai, pekerjaan mereka ni dikategorikan sebagai aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat. Manakala India pula bekerja sebagai buruh, bekerja dekat ladang. Namun, orang Melayu yang duduk dua bandar ini bekerja sebagai seorang petani dan juga seorang nelayan kecil, yang mana ianya memberi kesan kepada kedudukan ekonomi masyarakat Bumi Putera, iaitu Melayu, yang dijadikan orang Melayu ni lemah dan juga ketinggalan. Dan dasar pecah dan perintah ini memberi kesan kepada kedudukan sosial ekonomi yang tidak seimbang. Dan kesan yang paling kita nampak iaitu peristiwa 13 Mei 1969 mempunyai satu tragedi, berlakunya satu tragedi berdarah. Dan seterusnya, pengekalan budaya dan warisan kaum. Seterusnya, dasar dualisme dalam sistem pendidikan. Dan seterusnya, dasar pendidikan lain, yang mana dasar melaksanakan dasar isolasi, polarisasi, liberalisasi, indoktrinasi dan juga ideologi. Apa maksud dasar pendidikan polarisasi? Iaitu ianya terjadi pada penjajahan Inggeris juga, yang mana datangnya syarikat perdagangan Inggeris dan juga mubalik Kristian, yang mana mereka ni mencetuskan pendidikan secara formal dan juga sistematik pada abad ke-18. Baiklah, kita sambung pula kepada pendidikan era pada tahun 1950 sehingga 1959, yang mana ciri dan nilai masyarakat ini adalah masyarakat majmuk. Yang kedua, perpaduan dan juga kesefahaman kaum. Dan yang ketiga, wujudnya kompromi antar kaum mengenai yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, kedudukan Raja Melayu. Ketiga, kedudukan agama Islam. Dan juga yang terakhir iaitu kedudukan bahasa Melayu. Manakala bentuk pendidikan pada era ini adalah yang pertama, pendidikan formal, yang mana dilaksanakan di institusi sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah agama, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil. Yang kedua, pendidikan informal, yang mana masyarakat ini mempelajari mengenai agama, adab dan adat dan juga ekonomi. Dan pendidikan ini juga melaksanakan kurikulum kebangsaan. Bahasa pengantarnya digunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kurikulum akademik dan teknikal. Dan pendidikan pada era ini juga melaksanakan dualisme pendidikan, yang mana mengikut etnik, gender, ekonomi dan juga agama. Dan apa dasar dan hala tuju pendidikan pada era ini adalah yang pertama, sekolah vernakula. Adanya sekolah Melayu, adanya sekolah Inggeris, agama, Tamil dan juga Cina. Yang kedua, keseragaman peraturan sekolah. Yang ketiga adalah pelbagai bahasa, mempunyai pelbagai bahasa. Yang seterusnya, satu kurikulum bercorak Malaysia iaitu bercorak kebangsaan. Seterusnya, pendidikan wajib 6 tahun. Dan seterusnya, dasar pendidikan dewasa ataupun dasar lanjutan. Baiklah,
Era seterusnya iaitu pendidikan era pada tahun 1960 sehingga 1969 atau dipanggil sebagai era pasca merdeka. Apa ciri dan juga nilai pendidikan pada era ini adalah yang pertama, dapat membasmi buta huruf dan juga dapat mengurangkan keciciran murid. Seterusnya, perpaduan, yang mana tujuan pendidikan era ini adalah bertujuan untuk mengeratkan perpaduan, tenaga mahir dan juga kemajuan negara. Seterusnya, pendidikan pada era ini menggunakan bahasa kebangsaan, dapat menaikkan taraf hidup, iaitu pendidikan ini dapat menaikkan infrastruktur pendidikan yang mana dapat meluaskan pendidikan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya dapat membuka peluang dan juga kebebasan kepada rakyat. Seterusnya, penyertaan demokrasi. Apa pula bentuk pendidikan pada pendidikan era 1960 sehingga 1969 ini? Yang pertama adalah mendapat kemudahan belajar. Seterusnya, sekolah aneka jurusan yang mempunyai ada dua jurusan. Yang pertama ke arah akademik, yang kedua ke arah vocational iaitu ke arah kemahiran. Seterusnya, sekolah kebangsaan yang mempunyai bangsa Melayu, Cina dan juga India. Okey, seterusnya kurikulum kebangsaan yang mana kurikulum bersepadu diperkenalkan, contohnya KPSR dan juga KBSM. Seterusnya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Kalau kita lihat pada pendidikan era 1950 sehingga 1959 tadi, bahasa pengantarnya ada dua, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Namun pada era ini adalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Seterusnya, Perundangan Pendidikan Akta Pelajaran 1961 dilaksanakan. Okey, apa pula dasar dan hala tuju pendidikan pada era ini? Yang pertama, pendidikan tinggi iaitu mendapatkan pendidikan di universiti. Okey, seterusnya pendidikan percuma. Seterusnya, kenaikan darjah automatik. Selain itu juga, apa dasarnya adalah untuk bahasa kebangsaan, menggunakan bahasa kebangsaan. Dan seterusnya, kurikulum kebangsaan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazif bin Ahmad Zamri. Dan hari ini saya akan membentangkan ciri dan nilai pendidikan di Malaysia. Okay, saya mulakan pada era 1970 hingga 1979 adalah berteraskan literasi, perpaduan, patriotik, sumber manusia, masyarakat maju dan membangunkan negara. Seterusnya pada era 1980 hingga 1989 adalah membentuk perpaduan, tenaga mahir, pendemokrasian, masyarakat maju dan bermoral, pendidikan kemahiran. Dan kemudian pada era 1990 hingga 1999, Akta Pendidikan 1996 telah mula diperkenalkan. FPN, Falsafah Pendidikan Negara, FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sekolah khas ataupun sekolah projek, pendidikan berterusan, pendidikan swasta, globalisasi, sains dan teknologi, industrialisasi, dan kini era abad ke-21 untuk membina masyarakat global, pengantarabangsa pendidikan, globalisasi, minda kelas pertama, patriotism, sekolah kluster ataupun sekolah berprestasi tinggi. Okey, seterusnya dalam sektor pendidikan pada era 1970 hingga 1979, tujuannya adalah untuk memperluaskan sekolah rendah, sekolah menengah bercorak akademik dan vocational, sekolah kebangsaan, pengukuhan bahasa kebangsaan. Seterusnya pada era 1980 hingga 1989, kurikulum bersepadu sekolah rendah ataupun KBSR telah diperkenalkan pada 1983. Kemudian kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM 1988 dan akhir sekali 1988 Falsafah Pendidikan Negara ataupun FPN didokumentkan. Dan maafkan saya, wawasan 2020 adalah yang terakhir, iaitu yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang keempat kita, iaitu Tun Mahathir Mohamad. Pada era 1990 hingga 1999, iaitu berkawalan pendidikan, iaitu perluasan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT.
mengukuhkan sekolah kebangsaan, bahasa kebangsaan, kurikulum kebangsaan, ICT dan pembestarian sekolah. Pada era abad ke-21, peluasan pendidikan awal kanak-kanak pengajian tinggi iaitu mengukuhkan bahasa kebangsaan, iaitu mengukuhkan sekolah kebangsaan dan bahasa kedua, kurikulum kebangsaan ataupun KSSR, pendidikan kelas pertama, hab pendidikan dunia dan PIPP. Untuk pengetahuan semua, PIPP ini maksudnya adalah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Okey, akhir sekali, dasar dan hala tuju pendidikan. Pada era 1970 hingga 1979, dasarnya adalah untuk membasmi keciciran, memberi bantuan kewangan, sekolah berasrama, buku teks percuma, bantuan pemakanan, ekuiti pendidikan dan pendidikan teknikal. Kemudian pada era 1980 hingga 1989, dasarnya adalah berteraskan iaitu bersih, cekap dan amanah, pandang ke timur, ICT, kurikulum asas dan individu seimbang dan pemindahan teknologi. Seterusnya pada era 1990 hingga 1999, dasarnya adalah berteraskan latihan perindustrian dan pemindahan teknologi, ICT di sekolah, pendidikan komuniti iaitu sekolah cemerlang, sekolah wawasan dan sekolah lestari, persediaan terbuka, pengkorporatan dan pendidikan tinggi. Pada era abad ke-21, PPSMI juga telah diperkenalkan. PPSMI ini maksudnya adalah pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sekolah cemerlang iaitu sekolah kluster dan berprestasi tinggi, satu murid satu sukan, iuran percuma, pentaksiran holistik, pengantarbangsaan pendidikan dan akhir sekali MBI. Maksudnya adalah dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Aina Nasuha binti Mak Zahir. Saya akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk elemen dan petunjuk pembuatan dasar. Pembuatan sesuatu dasar ini disusun secara berperingkat kepada 5 fasa, di mana setiap fasa mempunyai ciri-ciri tertentu dan kemudiannya dihubungkan menerusi tindakan. Jika kita tengok pada jadual yang telah dipaparkan, fasa yang pertama ialah fasa penentuan agenda, di mana pada fasa pertama ini ciri-cirinya ialah pengstrukturan masalah. Ia membincangkan tentang apakah masalahnya dan apakah yang akan terjadi jika tidak melakukan sesuatu tindakan kepada masalah tersebut. Tindakan kepada fasa pertama ini ialah membuat analisis dan memberi cadangan dasar. Seterusnya beralih kepada fasa yang kedua, iaitu fasa peramalan dan pencarian alternatif, di mana ciri-cirinya ialah peramalan. Pada fasa kedua ini, ia membincangkan tentang bagaimanakah masalah ditafsirkan dan apakah matlamatnya serta apakah pilihan yang ada yang boleh membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Tindakan kepada fasa kedua ini ialah mengenal pasti masalah serta mencari alternatif. Kemudian kita lihat kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa perancangan dasar. Ciri-cirinya ialah pengesyoran, di mana pada fasa ketiga ini ia membincangkan tentang adakah sesuatu dasar itu berkaitan dengan politik ataupun adakah sesuatu dasar yang telah dirancang itu boleh diterima ataupun tidak. Dan tindakan kepada fasa ketiga ini ialah penerimaan. Seterusnya fasa yang keempat, iaitu fasa pelaksanaan dasar. Ciri-cirinya ialah pengawasan. Dalam fasa keempat ini, ia membincangkan tentang apakah ukuran yang boleh membantu dalam memastikan kejayaan bagi sesuatu dasar tersebut. Dan tindakan yang perlu dilakukan dalam fasa keempat ini ialah melaksanakan program. Dan yang terakhir ialah fasa penaksiran dasar. Ciri-ciri bagi fasa yang terakhir ini ialah penilaian. Ia membincangkan tentang apakah kriteria di mana dasar boleh ditafsirkan dengan baik dan adil. Dan tindakan yang perlu dilakukan pada fasa yang terakhir ini ialah menilai, iaitu penilaian. Sekian sahaja daripada saya. Kita beralih kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai dasar-dasar pendidikan
serta fungsi dan kepentingannya. Dasar-dasar pendidikan terbahagi kepada 4, iaitu dasar kebajikan, dasar kawalan, dasar solusi dan dasar inovasi. Dasar yang pertama ialah dasar kebajikan. Dasar kebajikan merupakan suatu bentuk perkhidmatan atau kemudahan yang diadakan bagi membantu meningkatkan keberkesanan proses pendidikan. Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh bagi dasar ini ialah dasar bantuan kewangan seperti beasiswa dan PTPTN dan bantuan pendidikan yang lain seperti pinjaman buku teks. Dasar yang kedua ialah dasar solusi. Dasar ini memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Ianya bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul serta mensejajarkan semua hala tuju, pelaksanaan dan perancangan yang dibuat dalam bidang pendidikan. Contoh dasar ialah satu murid satu sukan dan memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris serta dasar sekolah selamat. Dasar yang seterusnya ialah dasar kawalan. Dasar ini menerapkan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Ianya bertujuan sebagai pencegahan, pengajaran dan peringatan di dalam proses pendidikan. Contoh dasar ialah Kod Etika, Peraturan dan Undang-Undang Pendidikan serta Akta Pendidikan 1996. Dan yang terakhir ialah dasar inovasi. Dasar inovasi bertujuan memberi pembaharuan dalam pendidikan negara. Ianya bersifat futuristik pragmatik kerana membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Contoh dasar ialah sekolah berprestij tinggi, TVIT, ICT di dalam pendidikan dan sekolah bakat iaitu seni dan sukan. Kita beralih pula kepada subtopik 6.4 iaitu pengaruh dasar pendidikan terhadap pembangunan. Secara asasnya, subtopik ini membincangkan mengenai dasar pendidikan dan peranannya kepada pembangunan insan dan kepada pembangunan negara. Dasar yang pertama ialah dasar PPSMI, iaitu pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dari segi pembangunan insan, dasar ini mampu melahirkan masyarakat yang boleh menguasai ilmu sains, matematik, teknologi dan bahasa Inggeris untuk berdaya saing. Dari aspek pembangunan negara, dasar ini dapat membantu memacu pembangunan ekonomi negara yang berasaskan pengetahuan. Dasar yang kedua ialah dasar MBMMBI, iaitu memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini mampu mewujudkan masyarakat yang menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan. Selain itu juga, ia mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan mewujudkan bangsa Malaysia yang berdaya saing di peringkat dunia. Seterusnya, melahirkan murid yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dari aspek pembangunan negara, ia lebih cenderung kepada pembangunan ekonomi negara. Dasar yang ketiga ialah dasar 60-40, iaitu 60 sains, 40 sastera. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini bertujuan melahirkan bangsa Malaysia taat, setia dan bersatu padu. Selain itu, melahirkan rakyat yang berketerampilan, berfikiran saintifik dan progresif, kreatif dan inovatif. Dari aspek pembangunan negara, ia membantu menyediakan sumber tenaga manusia berkemahiran tinggi dan berbudaya cipta untuk keperluan dan kemajuan negara. Kita beralih pula kepada dasar yang keempat, iaitu dasar 1M 1S, iaitu satu murid satu sukan. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini bertujuan membangunkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Seterusnya, melahirkan insan yang sihat dan cergas. Selain itu juga, meningkatkan minat bersukan dan melahirkan ahli sukan bertaraf dunia.
dari aspek pembangunan negara, meningkatkan mutu sukan negara dan pencapaian sukan peringkat antarabangsa. Seterusnya ialah dasar pendidikan percuma. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini bertujuan mengurangkan kadar buta huruf di kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu, rakyat berpeluang meningkatkan tahap pendidikan. Dari aspek pembangunan negara, negara berpenduduk bijak, melahirkan ramai generasi berpendidikan yang mampu membangunkan negara. Seterusnya ialah dasar sekolah selamat. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini bertujuan membentuk sasya pelajar melalui disiplin yang mantap dan sentiasa menjaga keselamatan diri. Dari aspek pembangunan negara, dasar ini bertujuan untuk perpaduan rakyat yang aman dan rakyat yang berdisiplin. Akhir sekali ialah dasar PTPTN. Dari aspek pembangunan insan, dasar ini bertujuan menyediakan skim simpanan dan menguruskan deposit untuk tujuan memberi peluang pendidikan tinggi. Dari aspek pembangunan negara, dasar ini bertujuan menuju negara berpendidikan bijak. Okey, baiklah. Saya Nur Fatin Najwa binti Jasman. Seterusnya akan membentangkan bahagian dasar pendidikan kebangsaan. Okey, anda semua boleh rujuk dekat muka surat 92 sebagai rujukan. Okey, pertama sekali saya akan membentangkan bahagian latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Untuk yang pertama, dasar pendidikan kebangsaan ni ia dibentuk untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris agar dapat merealisasikan matlamat negara. Okey, selain itu, dasar pendidikan kebangsaan ini ia melalui Penyata Razak 1956, dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957, Laporan Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Okey, seterusnya dasar ini dia disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib dan didokumenkan dalam Akta Pelajaran 1961. Okey, untuk dasar ni ia diadakan setelah wujud kesedaran bagi mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi kehendak pembangunan, pembinaan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Okey. Untuk yang seterusnya adalah kesan pelaksanaan DPK, Dasar Pendidikan Kebangsaan. Okey. Antara kesannya adalah kadar celik huruf meningkat. Yang kedua, perpaduan dalam kalangan rakyat dapat dipupuk. Yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, tenaga kerja berpengetahuan terlatih dan kemahiran meningkat. Yang kelima, pembangunan dan kemajuan negara berkembang pesat. Dan yang terakhir, yang keenam, keseragaman dalam melaksanakan sistem pendidikan. Okey, itu untuk kesan pelaksanaan DPK. Untuk yang seterusnya adalah maklumat utama DPK, maklumat untuk dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Antara maklumatnya adalah yang pertama adalah untuk menyatu padukan murid berbilang kaum, menyediakan tenaga kerja yang mencukupi bagi memenuhi keperluan masyarakat dan ekonomi. Okey, yang seterusnya maklumatnya adalah untuk memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik serta membina sistem pendidikan yang memenuhi keperluan dan kehendak negara. Okey, untuk slide yang seterusnya akan dibentangkan oleh saudari Nur Kamarina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Kamarina binti Fadli Iwan. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dan strategi mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Dia ada 9. Yang pertama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996. Yang kedua, mengadakan kurikulum dan sistem pemeriksaan yang sama. Yang ketiga, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan supaya dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Keempat, mendemokrasikan pendidikan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur di luar bandar dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dan miskin, bandar dan luar bandar, contohnya skim pinjaman buku teks. Yang kelima, pelaksanaan kurikulum kebangsaan. Dan keenam, meluaskan pendidikan vokasional dan teknik. Antara strategi meluaskan pendidikan vokasional dan teknik adalah menyediakan latihan kemahiran, latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Seterusnya, yang ketujuh adalah pengajaran bahasa ibunda. Matlamat sistem pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat Malaysia sendiri. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini rasa dihargai dan tidak tersisih dalam negara sendiri. Dan seterusnya, menggalakkan aktiviti co-curriculum yang mana bagi memupuk disiplin dalam kalangan murid. Dan terakhir, penekanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan dari globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaaan, pengembangan TMK dan membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, kreatif dan elektronik. KPM menyediakan program yang dapat melahirkan warga negara berilmu pengetahuan, celik TMK, berkemahiran dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hashim bin Yusof. Okey, sekarang saya akan membentangkan dasar-dasar pendidikan di Malaysia. Okey, jadi dalam buku yang kita pelajari ni buku surat 94 dan 95, yang mana dalam ni dia akan terangkan dua dasar sahaja, iaitu dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris dan juga dasar satu murid satu sukan. Okey, jadi yang pertama kita kenal dulu dasar memartabatkan bahasa Malaysia ni. Dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris. Okey. Jadi apakah MBI ni? Apakah dasar ni? Dasar ni ialah dasar yang telah diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2011 dan tujuannya untuk melahirkan generasi yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sekaligus melahirkan perpaduan. Okey, jadi yang pertama memang tujuan dasar ni ditujukan dibentuk pada tahun 2011 oleh KPM dan juga bertujuan untuk bagi pelajar-pelajar fasih dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, jadi bagaimanakah dasar ini dibentuk? Okey, bagaimanakah dasar ini dibentuk? Dasar ini dibentuk dengan cara program latihan dan peningkatan profesionalisme guru bagi subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, jadi ada program latihan, ada seminar untuk guru-guru bagi supaya mereka lebih mahir dalam memberi ilmu dalam mengajar murid-murid. Yang kedua, guru bahasa Inggeris. Okey, guru bahasa Inggeris dilatih dan dibekalkan dengan kemahiran selaras dengan pembangunan pendidikan nasional. Okey, guru bahasa Inggeris memang dilatih betul-betul lah. Okey, jadi antara objektif dasar ni memang yang utama dia memang berkaitan dengan bahasa lah, yang mana penerokaan ilmu, pengisian dalam bidang kerjaya, menggunakan untuk sebarang urusan rasmi, melahirkan generasi yang berkelayakan untuk bertutur dan mempraktikkan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris standard dalam perbualan. Okey, itulah antaranya, bahasa lah, berkaitan dengan bahasa. Okey, bagaimanakah objektif dasar ini dilaksanakan dan dicapai? Okey, macam mana nak lahirkan pelajar yang pandai berbahasa fasih dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris? Sudah tentu melalui proses PDP, yang mana guru mengajar, guru memberi latihan dan sebagainya. Dan yang kedua, pembudayaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris di sekolah. Bagaimana kita tengok, kalau dulu peperiksaan dijalankan dalam bahasa Inggeris,
murid-murid wajib perlu bercakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Okey. Dan dalam buku juga menerangkan tentang antara kebaikan ataupun kelebihan apabila pelajar fasih dan mahir dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Yang pertama, kalau pelajar fasih dan yakin dalam penggunaan bahasa Melayu dapat memupuk menerusi penekanan dalam bahasa. Okey, untuk bahasa apabila bahasa dasar ini dijalankan, maka bahasa kefasihan dan keyakinan penggunaan bahasa Melayu dapat dipupuk dalam kalangan pelajar. Dan yang kedua, dasar ni juga yang mana bila bahasa Inggeris diberi penekanan dan penggunaan bahasa Inggeris berjalan dalam kalangan murid, so dapat membantu generasi baru bersaing pada peringkat antarabangsa serta menguasai pemindahan teknologi dan maklumat. Okey, jadi bahasa Inggeris macam mana kita tahu memang penting untuk ilmu-ilmu untuk bersaing dengan penduduk-penduduk di luar sana, untuk bersaing dengan orang-orang di negara lain antarabangsa. Okey, so kita pergi ke dasar pendidikan yang kedua, iaitu dasar satu murid satu sukan. Okey, dasar satu murid satu sukan ni kalau tak kita pun sempat juga dulu, kalau tak silap, kalau best saya sempat. Okey, untuk dasar ni apakah dasar satu murid satu sukan ni? Ialah dasar yang mewajibkan setiap murid menyertai satu aktiviti sukan sekurang-kurangnya. Yang mana kalau kita tengok dulu kita wajib menyertai mana-mana sukan, mana-mana kelab dan sebagainya, dan tujuan dia tak lain tak bukan untuk melaksanakan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang mana kita tahu falsafah pendidikan kebangsaan kita perlu seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. So dasar inilah antara salah satu cara untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan tersebut. Okey, so bagaimana falsafah bagaimana satu murid satu sukan ni dibentuk? Okey, dibentuk pada asalnya memang dasar ni dibentuk melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, itulah jawapan paling tepat dia. Bagaimana dibentuk untuk untuk kita dapat capai falsafah pendidikan kebangsaan kita. Okey. Menggilap ke okey, so konsep dasar satu murid satu sukan telah digubal untuk menyokong falsafah pendidikan kebangsaan agar pelajar-pelajar dapat memberi peluang murid untuk menggilap bakat ke tahap tertinggi, membangunkan sukan sekolah, memastikan murid kurang aktif mendapat faedah daripada sukan. Senang cerita nak bagi semua pelajar aktif dan semua pelajar dapat terlibat dengan aktiviti sukan dan sebagainya. Okey, antara objektif satu murid satu sukan ni sudah semestinya berkaitan dengan aktiviti fizikal, sukan dan sebagainya, iaitu membentuk budaya sukan, memenuhi naluri semula jadi murid dalam aktiviti fizikal, mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan, memberi keseimbangan di dalam akademik dan keperluan fizikal, membentuk sasiah jati diri, disiplin dan nilai murni dalam kalangan murid, meningkatkan kecergasan jasmani murid, memupuk paduan menerusi sukan dan sebagainya. Okey, so memang objektif utama dia adalah untuk melibatkan murid dengan sukan, melibatkan murid dalam aktiviti sukan dan supaya murid mendapat faedah daripada sukan tersebut. Okey, bagaimanakah objektif satu murid satu sukan dilaksanakan dan dicapai? Okey, macam mana nak dapat capai, iaitu macam mana, apa yang kerajaan buat untuk capai objektif ni? Apa yang kerajaan buat untuk memastikan pelajar semua join sukan, semua pelajar terlibat dengan sukan? Yang pertama, program sukan sepanjang tahun. Contoh dia, kita tengok setiap tahun kita akan ada balapan dan padang, meretas desa, kelab sukan dan permainan, pertandingan dalam bilik darjah atau antara dom, yang mana mewakili, dan juga yang terakhir yang mana pelajar-pelajar boleh mewakili sukan ke peringkat yang lebih tinggi seperti daerah, negeri dan negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.